Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama saudari Aiman Atira Al-Jundi, Ketua Penerangan Dewan Muslimat PAS Pusat. Okey, saudari, boleh saya minta pandangan saudari tentang ucapan dasar Presiden yang dibuat semalam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan dasar Datuk Presiden kita dengan tajuk negara berkebajikan teras perpaduan itu sebenarnya merupakan satu ucapan yang boleh kita sifatkan sebagai seolah-olah Tok Guru Presiden kita berucap bagi pihak bukan sahaja ahli-ahli PAS tetapi anggota rakyat seluruh negara tanpa mengira kaum, ideologi politik ataupun agama. Negara berkebajikan teras perpaduan merujuk kepada kesungguhan, komitmen dan konsistensi Parti Islam Malaysia untuk mempertahankan perpaduan negara dan mempertahankan antara kaum dan seterusnya membangunkan negara dalam corak sebuah negara yang berkebajikan lah. Itu yang anda nampak. Dan it is really kalau orang putih kata really outstanding lah insya-Allah, dan boleh diterima oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengira mereka itu siapa insya-Allah. Okey, dari segi perbahasan-perbahasan yang dibuat oleh perwakilan, adakah isu yang dibangkitkan dan perbahasan dibuat itu cukup matang dan mengenai aspirasi untuk memenangi PRU 13? Ya. Jujur saya katakan setelah beberapa belas tahun saya mengikuti muktamar, barangkali muktamar pada kali ini para perwakilan kurang memberi tumpuan yang sebenarnya kepada intipati apa yang Tok Guru bangkitkan, walaupun ada beberapa perwakilan yang sebenarnya menyinggung. Tapi untuk yang betul-betul maknanya melihat intipati Tok Guru suarakan itu, bagi saya sendiri pada pendapat saya masih agak barangkali kurang memuaskan. Ya. Dan bukan kerana para perwakilan tidak faham apa yang Tok Guru nak sampaikan. Saya yakin dan percaya mereka faham. Tetapi mungkin ada 2-3 perkara yang agak mereka memberikan tumpuan, termasuklah di sudut kepimpinan ulama. Yang sepatutnya kepimpinan ulama ni telah pun seperti mana dijawab oleh Naib Presiden kita, telah pun diperlembagakan. Kan? Maknanya telah wujud dalam perlembagaan Majlis Syura Ulama. Buatlah macam mana pun kepimpinan ulama tidak mungkin akan berubah dalam PAS. Jadi saya kira kerana isu yang ulama memimpin atau tidak itu sedikit sebanyak mencuri masa para perwakilan untuk memberikan tumpuan khusus kepada misi negara berkebajikan teras perpaduan. Kalau bagi saya sepatutnya bila kita kata negara berkebajikan teras perpaduan, lebih banyak isu-isu yang kita munculkan adalah isu satunya pengkhianatan daripada kerajaan persekutuan kepada kerajaan-kerajaan negeri pakatan, masuk royalti minyak. Kurang juga diberi penekanan sebenarnya. Dan pengkhianatan kerajaan persekutuan kepada Selangor terhadap isu air, Syabas. Dia melibatkan kerajaan pusat. Kan, pengkhianatan mereka terhadap Kedah, pengkhianatan mereka terhadap Pulau Pinang. Jadi kalau kita melihat negara berkebajikan teras perpaduan, sepatutnya sebuah kerajaan persekutuan itu menghormati antara keperluan persekutuan untuk membantu pihak negeri, tak kiralah siapa pun yang memerintah, baik pakatan ataupun barisan nasional. Tapi sungguh saya masih katakan, kalau tanya pada saya masih kurang puas hatilah. Cuma tidaklah kita katakan dengan itu maka para perwakilan tersasar daripada berbahas. Tidaklah pula. Tapi kita agak mengambil sedikit masa untuk perkara-perkara yang barangkali kurang penting untuk PRU 13. Walau bagaimanapun secara keseluruhannya kita lihat perwakilan masih jelas, yang kita akan hadapi adalah PRU 13. Tapi memberikan tumpuan yang barangkali sedikit berbezalah. Wallah. Okey, memang dalam muktamar ni dirasailah demam PRU 13. So dari segi penerangan Dewan Muslimat PAS sendiri khususnya, bagaimana untuk cater isu ni? Contoh kalau sekarang kita tengok trend sekarang lebih kepada media baru, video yang kreatif dan media baru instead of traditional media. So macam mana, bagaimana
penerangan muslimat mengambil ia sebagai satu cabaran untuk mengetengahkan pimpinan muslimat sebagai satu entiti yang ampuh untuk menangkap kepercayaan rakyat kepada kepimpinan Dewan Muslimat PAS. Um, saya berpandangan bahawa kita jangan silap memberikan tumpuan kepada segmen pengundi. Okey. Dan khususnya Parti Islam Malaysia, segmen pengundi yang mesti kita kuasai dan menangi hatinya adalah wanita Melayu. Ya. Itu segmen pengundi kita. Jadi kalau kita lihat kepada segmen pengundi itu, barangkali itu satu segmen pengundi. Kedua, lokasi. Ya. Dia ada beza bandar dengan luar bandar. Dia ada beza kampung dengan pekan pinggir-pinggir bandar, dia ada beza. Jadi di sudut penggunaan media baru ini barangkali hanya berkesan kepada mereka yang boleh akses internet. Dan juga sudah pun biasa dengan menggunakan Facebook ataupun media barulah. Ini segmen pengundi ini ramai tertumpu di kawasan bandar. Manakala di kawasan kampung ataupun kawasan-kawasan kampung Melayu, sebenarnya pengundi Melayu banyak tertumpu di kampung. Ya. Untuk itu kita sepatutnya masih mengekalkan strategi kita, masih mengekalkan ziarah dari rumah ke rumah, penerangan berdepan, face to face, dan juga ceramah kelompok. Itu yang paling penting. Kita jangan tertipu dengan adanya media baru, maka kita kata once we access on media baru maka everything okay kan? Tak. Sebenarnya strategi yang paling mendasar untuk segmen pengundi wanita, apatah lagi Melayu, adalah ziarah dari rumah ke rumah, ceramah kelompok, dan face to face. Jadi strategi kita pula untuk menyerlahkan kepimpinan muslimat ialah salah satunya kita bersama-sama dengan wanita Pakatan Rakyat pergi mana-mana pun, dan juga kita appear. Jadi sebenarnya salah satu yang kaedah yang paling jelas untuk mempromosikan wanita ataupun pemimpin muslimat adalah melalui ceramah umum ataupun forum-forum yang kita anjurkan di beberapa tempat. Memanglah bukan suatu cara yang mudah. Kalau kita contohnya bandingkan kepimpinan muslimat kita kepada contohnya Nurul Izzah. Nurul Izzah dia ada kekuatan sendiri sebab dia anak Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia pun sudah establish, mengikuti kedudukan bapaknya. Dan macam contoh lagi YB Zuraida Kamuruddin. Mereka adalah ahli parlimen yang terlibat dengan isu-isu yang bersifat skandal NFC contohnya kan, yang kontroversi. Di mana pemimpin muslimat kita, contohnya termasuk Ketua Muslimat Dr. Siti Maria Timbalan, kita ramai orang tidak faham bila kita tidak membawa satu-satu isu yang bersifat kontroversi, maknanya kita tak dikenali. Kalau bagi kami di peringkat Dewan Muslimat, kalau hanya dengan mencetuskan satu-satu isu kontroversi itu adalah satu cara kita untuk dikenali, ianya tidaklah memenuhi sebenarnya aspirasi perjuangan muslimat. Aspirasi perjuangan muslimat adalah mendidik, menterbiah dan membawa berita yang baiklah, ya. Bukan mengambil kesempatan di sebalik kesempitan ataupun kekurangan-kekurangan secara peribadi individu-individu tertentu. Dan Muslimat PAS mendokong satu gagasan politik baru. Maknanya kita bertempur ataupun berdepan dengan pihak wanita UMNO ke ataupun UMNO itu sendiri adalah dengan idea. Ya. Justru tumpuan kami khususnya penerangan adalah kepada beberapa tawaran PAS dan Pakatan Rakyat. Daripada buku Jingga, buku hijau, negara berkebajikan, tawaran Jingga, dan kemudian agenda wanita Malaysia yang kita lancar 13 September yang lepas. Dan yang terbaru kita lancar lagi satu agenda berkebajikan wanita Malaysia yang masih juga mengekalkan 7 tumpu, kan, pendidikan, pendemokrasian politik dan beberapa lagi, kesihatan, semuanya. Itu yang kita nak bawa sekarang. Kalau ditanya kepada Dewan Muslimat, apa yang kita khususnya penerangan nak bawa ke bawah, dia begini, satu perkara yang seluruh rakyat Malaysia dan seluruh jentera kita kena faham. Rakyat sebenarnya sudah cukup tahu kebobrokan UMNO. Ini kita kena faham. Rakyat sebenarnya sudah cukup faham tentang kebobrokan UMNO. Tapi yang dan satu dunia, satu Malaysia pun tahu. Cuma sekarang yang kita kena bersaing untuk memberikan maklumat adalah apakah tawaran-tawaran kita. Apa beza kita dengan UMNO. Kan, itu yang rakyat perlu tahu dan mahu tahu. Sebab itu kita meletakkan nisbah strategi penerangan kita 80% menerang,
agenda kita dan 20% mengaitkannya dengan kebobrokan musuh. Bukan lagi 80% menyerang dan 20% memberikan penerangan agenda kita. Dia lebih tertempu, 80% menerangkan agenda kita dan 20% mengaitkannya dengan kelemahan rejim UMNO Barisan Nasional. Ya, saya pun bersetuju dengan cara ni. Maksudnya dari segi law of attraction, what you give you get back. Yep. Okey, dan soalan saya yang terakhir, saya tertarik dengan di dalam ucapan penggulungan saudari tentang pemikiran pemerintahan. Ya. Boleh saudari terangkan sikit? Sebab kita telah pun menjadi pembangkang selama hampir 55 tahun Ya. di beberapa tempat. Secara umum di seluruh negara kita pembangkang selama 55 tahun. Sekejap sangat 77 kita bersama membentuk kerajaan campuran dan banyaknya kita bersama duduk sebagai pembangkang. Dan begitu juga di peringkat negeri-negeri Pakatan Rakyat sekarang. Cabaran utama kita bila kita membentuk kerajaan sehinggalah ke hari ini, bagaimana minda kebanyakan jentera kita, ahli-ahli kita, dia masih ada yang kita boleh detect mereka itu minda pembangkang. Minda pemerintah yang kita nak saya sebutkan tadi, minda pemerintah adalah bagaimana menyantuni segala masalah rakyat ataupun permasalahan dalam negara ini dan kemudian kita mengemukakan solusi. Bukan sahaja mengkritik masalah yang ada ataupun membongkar segala permasalahan yang ada, tapi siap untuk mengemukakan solusi. Perkara ini jawapannya begini, perkara ini patutnya buat begini. Itu adalah agenda pemikiran pemerintah, ya. Kalau kita gagal membina pemikiran, laras pemikiran pemerintah, maka nantinya kita akan mengambil masa yang cukup panjang. Kita hanya ada 5 tahun. Lepas PRU 13 insya-Allah kita menang ambil alih Putrajaya, kita hanya ada 5 tahun. 5 tahun ni bukan lama, sekejap. Kalau lambat membuat pertukaran minda pembangkang kepada pemerintah, akhirnya banyak urusan yang kita akan tergendala membuat tindakan-tindakan tertentu. Sebab itu salah satu kelebihan kita, tawaran-tawaran politik, tawaran buku jingga 10 janji jingga 100 hari itu, dan contohnya membangun negara berkebajikan buku hijau, itu adalah usaha parti untuk membantu anggota kita membentuk pemikiran pemerintah, bukan lagi pembangkang. Okey, terima kasih saudari.